Menarik apabila kita baca Al-Quran, selalu jumpa Allah Ta'ala kata, Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kata ulama, sabar itu ada banyak jenisnya. Pertama, sabar dalam mentaati Allah. Mentaati Allah perlu kesabaran tak? Mentaati Allah ni, boleh dikatakan semuanya perkara yang berlawanan dengan nafsu. Contohnya berpuasa. Kena sabar tak? Sabar nak tunggu waktu maghrib. Nak buka puasa. Pukul 6 ni, Allah, maghrib lagi sejam. Tu sabar dalam mentaati Allah. Bila kita nak bersedekah, dah lah kedekut kan? Nak buat keluar duit ni, beratnya. Padahal ringan je duit tu. Tapi dia berat sebab berat di hati. Tapi kita bagi juga, kita bersabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, bersabar menghadapi ujian. Kalau seseorang tidak bersabar dalam ketaatan, maka Allah Ta'ala akan beri musibah kepada dia, supaya dia dapat bersabar terhadap musibah tersebut. Dan itu pun dikira sebagai ibadah yang soleh. Jadi orang yang sabar dalam mentaati Allah dapat pahala. Tapi dia malas, dia buat hak wajib je. Macam mana nak dapat syurga kalau buat hak wajib saja kan? Dapatlah syurga paling rendah lah. Kita nak syurga paling tinggi. Tapi buat hak wajib saja. Yang tu pun culas, lambat. Ujung-ujung waktu, tak bangun subuh. Maka dengan kasih sayang Allah, Allah akan bagi musibah dekat dia. Allah akan buat dia ada banyak masalah. Sehingga kan ulama berkata, wali-wali Allah berkata, sekiranya dalam masa 40 hari seseorang itu tidak ditimpa musibah oleh Allah, itu tanda Allah tidak lagi mempedulikan dia. Jadi ulama-ulama mengatakan dalam masa 40 hari sekurang-kurangnya kena ada satu musibah berlaku kepada kita. Kesedihan, ketakutan, kekurangan makan, bergaduh dengan kawan, bergaduh dengan mak ayah, gaduh dengan adik-beradik. Kalau dia tak ada masalah apa, semua dia baik ya, dia akan jatuh sakit. Demam ke, sakit kepala ke, migrain ke, mata nak terkeluar ke. Jadi bersabar itu ada bersabar dalam ketaatan dan ada bersabar dengan ujian. Seterusnya, bersabar dengan nikmat. Tadi bersabar dengan musibah kan? Kadang-kadang Allah Ta'ala macam-macam lah. Aksiden ke, ahli keluarga meninggal ke, kehilangan anggota badan ke, sakit ke, itu semua musibah lah. Dan tujuan Allah Ta'ala bagi musibah adalah untuk mencukupkan kuota kita nak ke syurga. Dengan syarat kita bersabar. Tapi kalau duk merungut, duk kata macam-macam, duk menyalahkan takdir, maka tidak mendapat apa-apa pahala. Musibah pun dapat, pahala pun tak dapat. Okay? Sebab itulah bila kita mendapat musibah, kehilangan sesuatu ke apa, kita baca doa yang Nabi ajar, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khaira minha. Itu doa yang diajar oleh Rasulullah apabila seseorang ditimpa musibah. Maksud dia, ya Allah, berilah ganjaran kepadaku kerana aku bersabar atas musibah ini. Wakhluf li, maksud dia, gantikanlah untuk aku khaira minha. Apa-apa yang hilang dalam musibah ni, gantikanlah dengan yang lebih baik. Contohnya kasut hilang, musibah tu, kita pun baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, aku kena balik jalan kaki, ya Allah, musibah, berilah aku pahala atas kesabaran dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Balik-balik tengok, dapat menang cabutan bertuah, tengok live bundle, dapatlah kasut Nike kopi ori kan. Contoh, di post, bayar post je. Post kena bayar. Hadiah free, post kena bayar. Sampailah dapat yang lagi elok. Hilang slipper RM10, dapat balik kasut harga RM250. Tu Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu doa sunnah dibaca ketika mendapat apa-apa musibah. Benda ni kena bawa dalam kehidupan. Pasal ni sunnah Nabi. Tiap-tiap hari, kadang tiap-tiap 2 hari sekali kita akan menerima musibah. Kalau kita baca doa ni, dapat pahala sunnah. Pahala sunnah ni besar. Sangat-sangat besar. Ada satu lagi doa tentang musibah juga, yang itu dibaca oleh ayah kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dibuang dalam telaga tu, mereka bawa balik baju yang dilumuri dengan darah kambing, bagi kepada bapaknya. Bapak dia baca apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku, duka citaku hanya kepada Allah. Yang itu doa Nabi Yaqub. Dikatakan doa ini adalah doa untuk menenangkan hati apabila menerima berita-berita sedih, dengar berita kematian ke, apa ke, musibah ke, kan? Maka kita pun, yang tadi, yang doa yang Nabi ajak tadi,
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang itu supaya Allah beri pahala, kesabaran, dan Allah ganti dengan yang lebih baik apa sahaja kerugian kita. Kalau yang ni, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, adalah untuk supaya hati ni mudah redha dengan ketentuan Allah. Dan satu lagi, doa yang sunnah ketika menerima musibah, yang ini diajarkan terus oleh Allah kepada Rasulullah dalam ayat Al-Quran. Selalu kita duk baca bila dengar berita kematian. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang itu daripada Allah sendiri dalam Al-Quran. Allah Ta'ala suruh berdoalah seperti itu ataupun katakanlah seperti itu apabila menerima apa-apa musibah. Nah, maka Rasulullah pun apabila ada apa-apa masalah musibah apa, Nabi akan baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi akan baca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi dia punya pasangan dia tadi tu, baca 3 serangkai doa itu apabila mendapat khabar duka ataupun mendapat musibah ataupun ketika barang hilang dan sebagainya. Okey, tadi kita cakap apa tadi? Pasal sabar. Sabar yang pertama, sabar kerana mentaati Allah. Yang kedua, sabar menghadapi musibah ataupun ujian. Yang ketiga, sabar dengan nikmat. Sabar dengan nikmat ni macam mana? Apa? Harta. Macam mana? Sabar, nak sabar apa? Bukannya susah pun dapat harta, seronok. Makanan seronok. Apa yang kena sabar? Sabar dalam nikmat ialah sabar ketika mendapat nikmat supaya tidak melanggar perintah Allah. Bila seseorang tu mendapat nikmat, dia akan fikir untuk melanggar perintah Allah. Bila duit banyak nak buat apa? Nak buat macam-macam benda jahat. Macam-macam perangai jahat akan muncul bila duit banyak. Akan muncul sombong, akan muncul rasa takabur, akan datang perangai bakhil, akan datang rasa aku lebih baik daripada hang, akan rasa macam aku boleh bayar segala-galanya, akan datang segala perangai Fir'aun, perangai Qarun, perangai Haman, perangai Abu Jahal, Abu Lahab, semua akan datang apabila mereka diberi nikmat. Maka bersabar dengan nikmat daripada melanggar perintah Allah juga adalah kesabaran. Jadi mendapat nikmat pun kena sabar. Dapat musibah, kena sabar juga. Dapat nikmat, lagi kena sabar. Kerana orang yang mendapat musibah, kalau dia tak sabar pun, dia tetap susah. Dia kena sabar macam mana pun. Tapi orang yang mendapat nikmat, dia tidak tahu pun yang dia kena bersabar. Dia hanya akan ikut nafsu saja. Jadi, orang yang mendapat nikmat banyak, lebih bahaya berbanding orang yang ditimpa musibah. Kerana, dalam sejarah manusia, kebanyakan yang ditimpa musibah akan bertaubat kepada Allah. Manakala yang mendapat nikmat akan kufur kepada Allah. Orang yang betul-betul kaya, hebat apa semua, tiba-tiba diuji dengan muflis, bankrupt, habis semua duit, rumah kena lelong. Apa jadi kat dia lepas tu? Dia jadi AJK Masjid. Tapi AJK Masjid tiba-tiba jadi kaya, dapat harta warisan, pak dia mati, jadi orang kaya besar. Apa jadi kat dia lepas tu? Dia tak pergi masjid lah. Nah, dia akan melepak dekat kelab golf. Tak ada dah masa nak jadi AJK Masjid, nak atok-atok kuliah apa semua, tak ada dah. Tak nampak dah muka dia. Dia akan sibuk dengan kekayaan dia. Jadi mentaati Allah dengan kesabaran. Menghadapi musibah dengan kesabaran. Kemudian satu lagi apa tadi? Sabar dengan nikmat. Dan apa yang menarik, bila Allah Ta'ala ulang sebut dalam Al-Quran, Allah bersama ma'a as-sabirin, orang-orang yang sabar. Bermakna, Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan satu formula yang ringkas, mudah dan padat. Kepada siapa yang nak syurga, kepada siapa yang nak diampunkan Allah, kepada siapa yang nak kebaikan daripada Allah, hanya dengan bersabar. Kalau satu orang tu, dia tak ada apa-apa amalan lah, dia cuma buat yang wajib ya, sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, apa pun tak ada ni. Tapi Allah Ta'ala kesian dekat dia, Allah Ta'ala nak bagi dia syurga yang hebat-hebat, maka Allah Ta'ala akan bagi banyak musibah pada dia, supaya dia bersabar dan menaikkan darjat dia. Jadi, setiap kali kita mendapat musibah, itu tanda apa? Marah tanda sayang. Tu orang kata, marah tanda sayang. Kalau tak marah, tak sayang kan? Jadi, ni formula ringkas bagi orang yang malas beribadah, tapi masih boleh lagi mendapat syurga yang tinggi. Iaitu dengan bersabar apabila menerima musibah. Bersabar apabila menerima nikmat. Maka Allah Ta'ala akan bersama dengan dia.